Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada semua yang menonton ke slot Sembang Santai di Mursyid Channel Pentas Bicara Melayu Mesir. Jadi insya-Allah bersama kita pada Sembang Santai yang pertama ini insya-Allah ialah Ustaz Syahrul ataupun nama penuh beliau adalah Ustaz Muhammad Syahrul bin Abdul Rahman. Beliau ini merupakan asal orang Johor dan sekarang beliau merupakan mahasiswa Al-Azhar tahun akhir tahun keempat di kuliah syariah Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi insya-Allah pada tajuk kita pada waktu ini kita akan bincangkan sebuah tajuk iaitu Manhaj Al-Azhar. Sebab apa bila mana kita sebut Mesir, kita sebut Al-Azhar, benda yang tak asing disebut ataupun dibicarakan adalah Manhaj Al-Azhar. Jadi semua pasti nak tahu apa itu Manhaj Al-Azhar, betul kan? Okey, jadi first kali sebelum tu kita nak tahu dulu. Jadi kita tanya pada Ustaz Syahrul, boleh tak Ustaz Syahrul kongsi sedikit apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan manhaj? Dan sebelum kita masuk Manhaj Azhar, kita kena tahu dulu manhaj ni apa maksud dia? Adakah sistem, adakah hanya sebuah kata-kata dan sebagainya? Jadi minta Ustaz terangkan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Ustaz Mursyidul Azhar dan alhamdulillah kita dapat juga bersama dalam berkongsi tentang Manhaj Azhar yang mana kita hendak sampaikan dalam Sembang Santai ini. Jadi insya-Allah kat sini persoalan yang datang dekat Ustaz Mursyidul Azhar, apa itu manhaj? Apakah definisi manhaj? Sebab kita selalu dengar orang selalu kata manhaj azhar ataupun bahasa manhaj itu sendiri. Jadi bila kita katakan apa itu manhaj, kita mesti kena faham dari segi bahasanya. Jadi manhaj dari segi bahasa dia adalah tarik keluar dia ataupun kita katakan jalan yang jelas. Itu cara bahasalah Ustaz Mursyid. Jadi bila kita faham itu satu jalan yang jelas, kita katakan apa? Dia umpama macam kaedah ataupun satu metodologi, satu kaedah ataupun satu prinsip yang mana dia membawa kepada satu jalan untuk sampai kepada hakikat yang ingin dibincangkan oleh satu prinsip ilmu tersebut ataupun satu prinsip kegiatan tersebut. Jadi dalam kat sini, dalam konteks yang kita nak bincangkan tentang Manhaj Azhar ni, kita kena faham bahawa Manhaj Azhar ni dia nak bawa kepada mana? Dia nak berikan satu jalan ataupun bagi satu prinsip yang mana kita boleh sampai dengan prinsip tersebut kepada apa yang diinginkan oleh Manhaj Azhari itu sendiri. Itu secara takrifan mudahlah dalam Manhaj Azhar. Manhaj. Jadi kita kata manhaj ni bahasa mudah adalah sebuah metodologi yang jelas, di mana dengan adanya metodologi yang jelas akan membawa kita kepada satu hala tuju yang tepatlah. Ya, satu hala tuju yang nak ataupun diinginkan oleh Azhar itu sendiri. Azhar itu sendiri. Jadi itu yang dimaksudkan dengan manhaj. Jadi kita dah tahu serba sedikit tentang manhaj. Ni cuma sikit tambahan. Manhaj ni apa? Manhaj ni daripada perkataan bahasa asal dia bahasa Arab. Kan? Jadi kalau bahasa mudah terjemah dia adalah metodologi. Jadi bila kata sebut manhaj atau manhaj azhar atau manhaj dan sebagainya merupakan metodologi yang jelas. Ya, betul. Ya, betul. Jadi itu soalan pertama. Soalan kedua Ustaz. Okey, ni kita masuk kepada isi. Ini perbincangan sebenar kita. Manhaj Al-Azhar. Jadi selalu orang sebut kita kena ikut Manhaj Azhar, berpegang dengan Manhaj Al-Azhar. Jadi Manhaj Al-Azhar ni maksud dia ataupun Manhaj Al-Azhar ni sebenarnya apa? Adakah yang dimaksudkan dengan Manhaj Al-Azhar ni silibus pengajian yang berada di universiti ataupun pengajian talaki yang berada di Masjid Azhar ataupun macam mana Ustaz? Boleh Ustaz terangkan? Okay, jadi sepanjang saya dah 4 tahun di Mesir, memang selalu telinga kita dengar Manhaj Azhar. Manhaj Azhar, kena faham Manhaj Azhar ni apa. Ataupun kita bawa balik Malaysia ni kena bawa Manhaj Azhar. Jadi sebenarnya Manhaj Azhar ni apa? Adakah Manhaj Azhar ni sekadar apa yang kita baca ataupun kita menjawab peperiksaan di Universiti Azhar? Ataupun kita dinisbahkan sebagai Azhari disebabkan kita mengaji
di Universiti Azhar, Hmm. ataupun kita dinisbahkan juga sebagai Azhari dengan memakai imamah ataupun serban Azhar. Serban Azhar. Ataupun yang paling penting adalah adakah Azhar itu melambangkan manhaj ataupun apa yang dibawa oleh para ulama Azhar. Jadi benda ni memang kita kena faham baik-baik. Sebab apa? Hatta sebahagian daripada pelajar Azhari sendiri masih tidak memahami tentang metodologi. Ya, kabur. Jadi kat sini sebagai persoalan yang kita nak bincangkan kat sini, kita kena faham bahawa manhaj Azhar ni dia yang macam mana tadi saya kata dia sebuah metodologi yang mana dengan dia kita sampai kepada hakikat Azhar itu sendiri. Jadi manhaj Azhar ni dia bukan sekadar universiti. Dia bukan sekadar apa yang kita jawab kat periksa sehingga kita dapat syahadah dan menisbahkan syahadah itu untuk kita layakkan kita dapat gelaran Azhari, bukan. Jadi manhaj Azhar ni dia adalah satu manhaj, satu metodologi. Yang mana metodologi tersebutlah yang membuatkan seseorang tu layak untuk disandang ataupun layak untuk memakai gelaran Azhari. Jadi kita kena faham benda tu dulu. Kita kena fahami benda tu. Jadi bila kita faham tentang manhaj, kita bukannya nak kata orang yang belajar kat Azhar, orang yang belajar kat Azhar dia kira Azhari. Ataupun orang yang belajar dengan masyayikh Azhar dia adalah Azhari. Tidak. Atau dekat mana-mana pelosok ataupun kita kata belajar di Morocco, di Yaman, di Tunisia, hatta di pondok-pondok Malaysia, di Indonesia, ataupun di universiti di Malaysia. Sekira mana para pelajar ataupun para cendekiawan ataupun para ulama di dunia lain mengikuti metodologi yang mana difahami dalam manhaj Azhar ni, maka dia juga dikira sebagai Azhari. Jadi dia tak terhad kepada mereka datang Mesir belajar Azhar, okey dia Azhari. Jadi selain yang tak belajar kat Malaysia tu, yang belajar tempat lain tak dikira Azhari. Ya, betul. Jadi siapa sahaja yang berada atas metodologi yang disediakan oleh Al-Azhar, maka dia boleh dinisbahkan ataupun digelar sebagai Azhari. Betul Ustaz? Ya, betul. Hatta ni saya ketika mana saya pernah menghadiri kelas Syekh Said Saltut, beliau mengatakan orang yang tak semestinya orang yang mengajar Azhar ataupun orang yang mengaji di Azhar dia Azhari semata, tidak. Orang yang belajar di mana-mana pun tetap boleh dapat Azhari kalau dia memahami ataupun dia mengaplikasikan manhaj tersebut dalam kehidupan dia ataupun dalam hidup dia sebagai seorang ilmuwan. Begitu. Jadi macam Ustaz tadi kata lah, tak terhad hanya sekadar orang yang belajar di Azhar Mesir. Jadi kalau kita dah faham dah bahawa tak semestinya mereka datang Azhar ni Azhari dan tak semestinya mereka yang tak datang Azhar bukan Azhari. Jadi apakah itu ataupun kita kata elemen ataupun isi-isi yang penting dalam metodologi ataupun manhaj Al-Azhar tu? Baik. Jadi kat sini saya nak betulkan kefahaman daripada sebahagian para pelajar juga. Ada yang mengatakan manhaj Azhar ni disusun oleh guru pada guru kami Maulana Syekh Ali Jumaah ataupun Syekh Usama. Tidak. Kita kena faham benda tu. Kita kena faham perkara apa yang penyataan yang saya sebut ni, ini bukan penyataan yang benar. Sebenarnya manhaj Azhar ni, Ustaz Musyid, manhaj Azhar ni dia sebenarnya ada kat dada-dada para ulama Azahirah ataupun para ulama Azhar. Jadi seperti Imam Bajuri, Imam Bajuri, hatta selain pada Imam Bajuri, Imam Syarqawi ataupun beberapa para ulama yang sebelum ini, Al-Attar dan yang mana kita kenal lah daripada kitab-kitab ataupun manuskrip yang mana ditulis oleh mereka. Jadi Syekh Usama dan gurunya Syekh Ali Jumaah, mereka ni sudah baca ataupun sudah mengkaji penulisan mereka ataupun dah baca arkib-arkib yang mana ditulis oleh ulama sebelum mereka. Jadi kat situ kita nampak bahawa Syekh Usama cuba untuk keluarkan beberapa elemen yang sebenarnya elemen tersebut bukanlah kita katakan ini adalah manhaj Azhar, tidak. Kita boleh tambahkan beberapa banyak kita nak kalau kita seorang yang layak untuk mengeluarkan elemen manhaj Azhar. Ya, betul. Tapi dengan juhud Syekh Ali Jumaah dan khasnya saya nak keluarkan daripada elemen yang disusun oleh Syekh Usama,
daripada apa yang beliau mengkaji tentang manhaj Azhar, dan beliau mengeluarkan kitab Ihya Kabir yang mana menceritakan elemen-elemen yang penting dalam manhaj Azhari. Sebenarnya elemen tersebut hakikatnya itu bukanlah kita panggil sebahagian saja daripada, Kiranya tak terhad kepada ya, yang betul. faham. Cuma 8 ni kita katakan apa yang penting. Apa yang penting yang dah disusun oleh Syekh Usama Azhari. Jadi kalau kita jumpa elemen yang mungkin kita baca daripada kitab-kitab para ulama Azhar ke apa, kita boleh nak tambahkan lagi elemen. Tidak ada masalah. Tapi saya rasa dengan pendapat hemat saya, apa yang dikeluarkan, elemen-elemen yang dikeluarkan oleh Syekh Usama dalam apa yang beliau melihat kepada manhaj Azhari yang mana ada dalam dada-dada para ulama, bagi saya cukup hanya 8 yang kita kena faham yang saya nak bahaskan inilah. Cukup saja untuk kita memahami apa yang sepatutnya sebagai seorang peranan Azhari ataupun orang yang ingin mengikut manhaj Azhar ni perlu diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Gitu. Faham. Jadi apa yang 8 elemen 8 kan? 8 elemen tu. Jadi dalam 8 elemen ni kita kena faham ni secara ringkas lah. Kalau kita nak baca, kita boleh baca karya Syekh Usama, Ihya Kabir li Ma'alim Manhaj Azhari Al-Munir. Kita boleh faham kalau siapa yang pandai bahasa Arab lah. Dan sudah diterjemahkan oleh guru saya sendiri, Ustaz Muhammad Faiz Fatih, Ustaz Faiz Fatih Al-Azhari. Beliau sudah menterjemahkan dan juga beliau pernah diskusi juga kitab ini, dan saya pernah dengar juga perbahasan elemen ni juga daripada Syekh Nazrul Nasir. Cumanya perbahasan daripada mereka ni semua berteraskan 8 elemen yang mana nak disebutkan sebentar ini. Jadi kita kena faham elemen yang disusun oleh Syekh Usama ni, ada 8 elemen ni kita kena faham bukan sekadar hafal saja. Bukan sekadar hafal saja. Bukan sekadar tahu ada 8 elemen, okey, rasa cukup dah. Ya, kan? cukup. Kita sembang-sembang, manhaj Azhar ni ada 8. Kita keluarkan satu-satu tapi kita tak memahami antara satu sama lain. Dan kita tak praktikkan 8 tu. Ya, betul. Jadi kat situ kita kena faham satu persatu elemen. Kalau tak dapat secara mendalam, kita kena faham apa yang penting. Yang penting dan bahasa mudah dia apa yang boleh untuk kita aplikasi dalam hidup kita. Okey, Ustaz Musyid, kita keluarkan satu persatu. Yang pertama, ittisalus sanad, riwayah, dirayah dan tazkiyah. Wa tazkiyah. Jadi kat situ kita katakan para ulama Azhar, beliau sangat mementingkan kesinambungan ataupun silsilah ilmuan, sama ada riwayah, dirayah dengan tazkiyah. Tiga-tiga ni kita panggil ala sabil kita panggil dia mestilah kena gabung. Tak boleh salah satu. Jadi maksudnya yang pertama ni, elemen pertama adalah hendaklah kira bersambung salah silah. Kita panggil salah silah sanad lah. Betul. Sanad tu sama ada dari sudut riwayat periwayatan, riwayah periwayatan, kedua dirayah. Dirayah ni kita boleh kata kefahaman, betul Ustaz? Betul. Kefahaman, dan ketiga tazkiyah, iaitu penyucian jiwa ataupun tarbiyah, betul Okey, jadi itu adalah elemen pertama. Betul. Jadi dalam elemen pertama ni, sebenarnya elemen pertama ni bagi saya sangat penting lah untuk seorang pelajar. Sebab elemen pertama lah umpama alamah ataupun kita katakan tanda seseorang itu dia boleh jadi alim. Sebab apa? Orang yang hendak menjadi alim tidak boleh tidak ilmu dia tu mesti bersanad, mesti bersambung sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda tu kita kena faham. Jadi bila orang yang mana dia bercakap tentang ilmu tapi kesinambungan ilmu je itu terputus, bahasa mudah je mungkin tak ada guru, ataupun gurunya sendiri ataupun guru kepada gurunya belajar dengan tak ada guru. Jadi kesinambungan tu terputus. Ustaz Musyid, kesinambungan tu terputus. Jadi bila apa yang dilontarkan daripada kalam-kalam mereka yang terputus dalam sanad ilmu ni, maka apa yang dikeluarkan oleh mereka ni mungkin kosong daripada cahaya ilmu tersebut. Bahkan boleh lari daripada kebenaran ilmu tersebut. Dan benda ni lah bagi saya sangat
sangat ditakutilah ataupun perlu untuk kita tambih bahawa bila mana nak belajar ilmu mesti kena sampai ilmunya ataupun bersambung ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan selain daripada kita mewarisi keilmuan, kita juga kena mewarisi kefahaman. Ataupun yang dimasukkan di rayah tersebut, kefahaman ataupun daya pemikiran yang mana dikeluarkan oleh para ulama. Jadi kat sini kita boleh nampak Syekh Usamah, macam mana saya baca, saya cuba untuk memahami yang Syekh Usamah, beliau memahami manhaj Azhar tu bukan sekadar kita kata cukup baca, tapi beliau muayyashah ataupun kita katakan beliau hidup bukan dengan kitab-kitab para ulama Azhar je, bahkan beliau juga hidup dengan ulama-ulama pada zamannya. Sehingga pada zaman Syekh Usamah belajar menuntut ilmu. Jadi kat sini kita nampak elemen ni dia membuktikan bahawa seorang yang berpegang dengan manhaj Azhar mestilah tulis zaman. Dia kena kita panggil beriltizam ataupun dia kena sentiasa beriltizam dengan para guru ataupun kita panggil suhbah, berdamping dengan para guru. Dengan waktu yang lama. Waktu yang lama. Jadi perbahasan waktu yang lama ni saya tak nak bincang kat sini lah. Sebab waktu yang lama ni ada banyaklah, bukan kita katakan belajar 10 tahun ke apa. Dia ada perbincangan yang khusus panjang lah. Ada perbincangan yang khusus. Cumanya kat sini kita katakan seorang yang belajar, seorang yang ingin mendapatkan kefahaman ilmu yang baik, tidak boleh tidak Ustaz Musyid, dia kena belajar dengan tempoh yang lama. Tempoh yang lama, tulis zaman. Maksudnya bukan sekadar datang, okey saya jumpa guru, minta sanad, lepas balik. Ya, betul balik. Ataupun bahasa muda sekarang ni, kita katakan orang selalu jumpa tok guru, ambil gambar, selfie. Oh, ni guru saya. Ya, ini guru saya. Itu bukan cara sebenar lah. Itu bukan cara sebenar lah. Itu bukan cara sebenar. Ya, memang kita boleh ambil kenangan ke apa, tapi itu bukan cara sebenar untuk kita katakan ilmu kita sampai kepada mereka. So, jadi elemen pertama ni kena faham ittisalus sanad, riwayah, dirayah dengan tazkiyah. Jadi contoh kat sini kita kena faham yang elemen pertama ni dia umpama satu cerminan yang mana ini juga adalah manhaj Nabawi. Kita kena faham Nabi Muhammad itu sebagai seorang guru. Kalau kita baca dalam kitab Rasul Muallim karya Syekh Abu Fattah Buddha, ada ceritakan Rasulullah. Kita baca balik. Kita baca satu persatu daripada apa yang disusun ataupun apa yang ditulis oleh Syekh Abu Fattah. Dalam kitab tu Ustaz Musyid, kita nampak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebagai guru dan para sahabat ni sebagai para pelajar lah. Jadi kenapa kalau kita baca ataupun kita faham daripada sedikit sebanyak tentang para sahabat, hebatnya mereka ni bukan disebabkan amalan mereka saja. Tidak, tapi disebabkan mereka ni mempunyai suhbah. Maksudnya berdamping dengan Rasulullah. Ya, berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat situ kita nampaklah yang tidak boleh tidak seseorang tu mestilah mempelajari ilmu. Pada waktu yang sama mestilah kena beriltizam dengan para gurunya. Kena bersubahlah dengan waktu yang lama. Dengan cara yang betul, dengan cara ataupun metod belajar yang betul supaya dapat keberkatan ataupun kefahaman ilmu yang jitu. Jadi itu yang poin pertama, iaitu elemen pertama tentang manhaj Al-Azhar. Bagaimana pula dengan elemen yang kedua? Okey, elemen yang kedua pula. Elemen yang kedua kita panggil al-inayah. Al-inayah bi tahsin ulum a'la. Al-inayah bi tahsin ulum a'la. Maksudnya apa Ustaz? Ya, saya ambil terjemahan. Okey, mengambil berat terhadap penguasaan ilmu alat. Mengambil berat terhadap penguasaan ilmu alat. Jadi kat sini kita kena faham, orang yang memahami nas Al-Quran ataupun teks-teks para ulama ataupun para para mujtahidin, seperti mana dalam kitab-kitab Imam Syafi'i ataupun para mazhab 4, kita kena faham secara molek ataupun kita kena faham secara baik bahawa kefahaman daripada nak berinteraksi dengan nas Al-Quran ataupun teks-teks ulama mujtahid ataupun ulama-ulama silam, tidak boleh tidak ataupun sayugianya kita kena ada penguasaan ilmu alat yang baik. Ilmu alat yang baik. Jadi ilmu alat tu
Apa ilmu alat tu? Okey. Jadi kita kena faham, bila kita katakan ilmu alat, dia adalah ilmu yang mana dengan dia kita sampai kepada maksud ilmu tersebut. Jadi bukan kita katakan kita belajar ilmu ni tak ada tujuan. Saya belajar ilmu alat ni dia seumpama macam belajar gitu je. Belajar sambil gitu je lah. Belajar semata-mata. Tidak. Tapi penguasaan ilmu alat yang baik ni, kita katakan dia dapat untuk kita panggil dia dapat memahami nas-nas ataupun teks-teks para ulama, bahkan boleh memahami Al-Quran dengan cara yang baik. Jadi tadi Ustaz Musyid kata ilmu alat ni apa? Itu yang secara bahasa mudah lah. Tapi kalau pembahagian ilmu alat ni ada banyak. Kita ada nahu, kita ada sorof, kita ada balarah, kita ada mantik, kita ada usul fiqh, ulum hadis, ilmu istisqa, dan banyaklah ilmu yang mana dengan ilmu-ilmu ni, penguasaan ilmu ni, seseorang tu dapat memandang teks ataupun memandang teks-teks para ulama dengan pandangan yang luas. Dengan bukan pandangan yang hanya semata-mata literal. Faham? Semata-mata zahir saja. Bila kita faham faham satu ibarah ataupun faham satu penyataan teks tu, kita faham secara terjemahan atau faham secara zahir. Jadi kat situ silap lah. Sebab tu bagi seorang ilmuwan yang ingin yang ingin berpegang bukan saja manhaj Azhar, kita faham dalam manhaj ilmiah sendiri, tidak boleh tidak, bila dia nak faham teks ataupun dia nak faham Al-Quran, dia mesti kena ada penguasaan ilmu alat. Jadi ilmu alat ni kita bahasa mudah, contoh macam ilmu bahasa. Ya, betul. Ilmu mantik, yang mana mantik ni yang akan bimbing bagi tahu atau ajar kita cara berfikir dengan betul. Ya, betul. Dengan ilmu-ilmu alat yang lain. Ya, betul. Tujuannya untuk memahami Al-Quran, As-Sunnah dan juga teks-teks ulama-ulama terdahulu. Ya, betul. Jadi kalau kita tak kuasa ilmu alat, hanya berpada dengan teks-teks yang ada terjemahan, maka literal, dia akan boleh membawa kepada satu kerosakan fikiran. Ya, betul. Kerosakan fikiran, salah dalam memahami teks. Bahkan lebih teruk, dengan kesalahan tersebut, kita boleh menyalahkan orang ataupun kita boleh mengeluarkan satu pandangan yang mana pandangan tu khalian anil haq ataupun kosong daripada kebenaran. Dan itu satu kesilapan yang sangat fatal lah, sangat besar. Jadi itu adalah elemen kedua, iaitu perlu kepada ilmu alat. Ya, betul. Elemen ketiga Ustaz pula macam mana? Elemen ketiga pula, dia kita panggil ilmam wal ihata bil maqasid syariah. Dia mestilah memiliki gambaran sempurna lagi menyeluruh terhadap objektif syariat. Jadi kat sini kita kena faham maqasid syariat. Dia ada sebut dalam kitab maqasid syariat karangan Ibnu Ashur. Ataupun ada sebahagian para ulama kita kalau tulis kat dalam kitab-kitab pun selalu keluarkan maqasid syariat ni. Maqasid syariat yang 5 lah. Hifzun nafs, hifzul akal, hifzul din, hifzul nasl dengan hifzul mal. Jadi 5 ni dia adalah satu dengan 5 perkara ni kita panggil dia ya tasik bihal al-umur. Kebanyakan dengan dengan maqasid syariah ni Ustaz Musyid, kita kata dia meluaskan meluaskan pemikiran terhadap satu perkara. Bila kita nak faham tentang satu perkara ni, dengan maqasid syariah ni lah kita luas ataupun horizon akal kita ni terbuka luas. Dan akal fikiran kita ni bila berfikir ataupun bila memandang kepada satu perkara, tidak memandang secara jumud. Okey, macam mana nak dapat maqasid syariah ni? Tak boleh tidak kena faham tadilah. Ilmu-ilmu. Yang sebelum tu lah, ilmu pertama, ilmu kedua. Ilmu-ilmu yang ilmu alat dan pelbagai ilmu yang lain. Nak faham semua tu, bila dah faham semua tu, baru kita faham. Baru kita faham konsep maqasid syariah. Sebab macam mana nak faham konsep maqasid syariah kalau kita tak ada penguasaan ilmu yang baik? Betul juga, betul. Kena faham benda perkara tersebut. Jadi ulama ataupun kita tengok seseorang yang menjadi alim ataupun seorang yang menjadi mufti, apabila beliau mengeluarkan satu pandangan, tidak boleh tidak penguasaan ilmu yang baik. Pada waktu sama mestilah dia kena memahami maqasid syariah. Sebab apa? Maqasid syariah ni kita katakan dia macam atap.
Ataupun dia macam satu benteng yang mana dengan dia tu dapat menghindar daripada pandangan-pandangan ataupun ijtihad yang keluar daripada pandangan yang sebenar ataupun tidak tepat dengan maqasid syariah tersebut. Contoh macam benda ni lah Ustaz. Contoh kalau kita tak berpada sahaja dengan teks-teks yang teks-teks yang berada pada ulama zaman dahulu, bukan teks dalam kitab dia lah. Tapi perlu juga lihat kepada maqasid syariah. Ya, betul. Supaya apa? Contoh satu masalah atau satu isu tu, sepatutnya benda tu kita boleh luaskan perbincangannya, tapi sebab kerana hanya bergantung pada teks yang ada, Ya, betul. jadi benda tu jadi sempit. Ya, betul. Faham. Jadi banyaklah kalau kita nak bahaskan maqasid syariah secara salah satu apa? Hifzun nafs. Menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, nasal ataupun menjaga harta. Ni bila kita nak bahaskan satu persatu memang panjang lah. Dia memerlukan satu strok yang lebih panjang lah, khas. Cuma secara kita panggil secara universalnya, apabila seseorang tu memahami maqasid syariah, dia mestilah bila dia faham maqasid syariah ni, dia akan keluarkan satu kalam ataupun satu pernyataan yang mana pernyataan tersebutlah pernyataan yang sangat meluas lah. Meluas dan yang sangat tepat lah. Begitu. Okay, jadi itu elemen yang ketiga, betul kan? Elemen ketiga. Betul. Elemen keempat pula macam mana Ustaz? Elemen keempat kita panggil tanzil. Tanzil Quranul Karim fi mawadi'ihi. Jadi kita bagi mengupdatasikan Al-Quranul Karim kena pada tempat dia. Kena ataupun sesuai pada tempatnya. Jadi kat sini dia kena faham bila kita baca tafsir Al-Quran ataupun kita baca syarahan hadis, apabila hadis tersebut, kita kena faham hadis tersebut kemungkinan dia tuju kepada sama ada orang Muslim ataupun sama ada orang kafir. Jadi kat situ kesilapan ataupun kesalahan orang yang rosak metodologi ilmiah dia akan mengeluarkan kefahaman daripada pembacaan teks Al-Quran tersebut ataupun teks hadis tersebut yang mana sepatutnya ditujukan kepada orang kafir tapi ditujukan kepada orang Muslim. Macam pukul rata lah. Ya, pukul rata lah. Ayat tu ditujukan, contoh larangan ataupun ancaman tu ditujukan kepada orang kafir. Jadi kata, tak ni orang Islam pun kena tu ni. Ya juga. Jadi kat situ kesilapan yang besar lah. Disebutkan oleh Syekh Usama juga. Benda ni sangat bahaya lah. Sangat bahaya sebab tak letakkan maksud ataupun kefahaman apa yang difahami ataupun apa yang hendak difahamkan dalam Al-Quran tersebut tapi silah dalam peletakan. Kita tuju dekat orang kafir. Kita tuju dekat orang Islam, bukan dekat orang kafir. Bahkan selain pada contoh ni ataupun selain pada apa yang kita nak bawa ke ni juga Ustaz Mursyid, orang pun silap juga. Kadang-kadang ayat ataupun teks Al-Quran ataupun hadis, kemungkinan ada ayat yang kalau kita belajar usul fiqh ada umum, ada al-am, khas, mutlak, muqayyad. Jadi orang yang silap ataupun bahasa mudah je orang yang lemah dalam memahami ilmu usul fiqh ataupun perbahasan ilmu nahwu ataupun ilmu mantik, beliau juga akan memahami teks tu secara literal lah macam tadi saya cakap. Bahasa mudah dia, elemen tadi tu dia macam ada kesinambungan. Ya, kesinambungan. Dia berkait rapat. Ya, betul, berkait rapat. Jadi orang kadang-kadang bila teks tu sepatutnya dia membawa kepada khas, pada khusus. Tapi dia merujuk, dia cakap, tak, ini teks ni bersifat umum. Salah lah. Dia salah. Dan benda tu kita panggil kefahaman tersebut keluar daripada elemen ni, iaitu tanzil Quranul Karim fi mawadi'ihi. Jadi itu adalah elemen keempat. Elemen kelima? Elemen kelima kita katakan ta'zim sya'ni ummatil Muhammadiyah. Jadi kita kena faham dekat sini, jangan saya tengok je kita kena santai. Okey. Ta'zim, mentakzimkan ataupun mengagungkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini kita katakan orang yang memahami kemuliaan Nabi Muhammad, apabila kita baca dalam kitab Syama'il ataupun kita baca dalam kitab sebahagian daripada kitab-kitab yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, jadi kita kena faham kita ni kita ni khairul umam. Kita ni sebaik-baik umat. Dalam Al-Quran pun sudah disebutkan kita ni sebaik-baik umat.
Jadi bila kita katakan kita ni sebaik-baik umat, kita mestilah pandang ataupun kita mestilah memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Memang kita kena muliakan. Sebab tu bila kita memahami ilmu ataupun konsep ilmu dan kefahaman yang baik, jadi kita secara mudahnya kita akan mengagungkan ataupun kita akan memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bukan senang untuk mencaci mereka, untuk mentomah mereka. Kalau mereka ada buat silap, kita tegur dengan cara berhemah, dengan cara yang tegas. Bukan kalau terus menghukum, bukan terus kita hentam juga. hentam, mencaci. Dan bahkan lebih teruk, Ustaz Musyid, kita katakan antara kehilangan seseorang ni, kehilangan ta'zim atau kehilangan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad ni, dengan suka-sukanya mereka senang untuk melontarkan kalimah kufur, Allah, kalimah syirik dan benda-benda dan kalimah-kalimah ni juga bagi saya sangat beratlah untuk diterima oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mesti kena faham bahawa bila kita katakan umat Nabi Muhammad ni umat yang mulia, jadi kita mestilah memuliakan mereka lah. Memuliakan mereka. Gitu. Jadi itu elemen yang kelima. Ya, elemen yang kelima. Ya, betul. Yang keenam pula Ustaz. Yang keenam kita panggil hamil hidayatil ammah. Ataupun dalam terjemahan ni kita kata mendukung tanggungjawab menyampaikan hidayah kepada umum. La'allahu sawab. Alhamlu tu saya cuba untuk faham dan moga-moga ia benar. Hamlu ni kita kata dia maksudnya hamlu tapi nak dirujuk kepada at-tahammul. Dia macam memikul. Memikul. Jadi memikul apa yang nak maksudkan? Memikul tanggungjawab ataupun memikul tanggungjawab menyampaikan hidayah kepada masyarakat awam. Tak, kepada umum saya tengok. Kepada umum. Sebab apa Ustaz Musyid saya kata saya faham balik daripada konteks yang mana disusun oleh Syekh Usamah. Kita ni nak sampaikan hidayah bukan ke orang Islam je. Kita kena faham. Kita kena sampaikan untuk orang Islam dan juga orang bukan Islam. Jadi kat sini apa yang elemen ni bagi saya elemen ni sangat penting juga. Sebab apa? Kita nak sampaikan hidayah dekat orang ataupun nak sampai kat masyarakat bukan hanya sekadar mengajar kitab ataupun ajak kepada pergi surau ke apa. Ni saya katakan ini adalah sebahagian, bukan kita panggil semata-mata. Kita hanya sekadar mengajar ataupun hanya sekadar kita panggil mengajak orang kepada kebaikan, buat amal soleh, tidak. Tapi kita mestilah hidup dengan umat bukan sekadar orang Islam je. Kita juga kena hidup dengan orang kafir, orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Maksudnya orang bukan Islam. Jadi macam mana kita nak fahamkan hidayah ataupun kita nak fahamkan Islam dengan orang yang bukan Islam? Antaranya kita mestilah kena akhlak baik dengan mereka. Ataupun bahasa mudah dia kita kena tunjuk satu tanda pandangan Islam yang benar terhadap mereka. Ataupun bahasa mudah dia lafitatun nazar. Kita kena bagi orang bukan Islam dapat lafitah nazar Islam ni untuk mereka tahu yang Islam ni adalah agama rahmah. Kiranya supaya orang bukan Islam ni tak salah faham. Side view diorang bukan nampak macam selama ni ada setengah negara yang bukan Islam nampak Islam ni teroris. Jadi kita kena bawa satu image bahawa Islam ni adalah agama yang rahmah, agama yang baik, agama yang boleh santuni semua orang. Ya, betul. Hatta kalau kita tengok ada orang barat bila nampak orang Islam bawa beg je, diorang lari. Nampak beg bawa lari. Sedangkan mungkin dalam beg tu ada buku ataupun ada sejadah ke, ada makanan ke apa. Jadi nak kata yang orang bukan Islam ni dia tak dapat lafitatun nazar Islam. Dia tak dapat satu tanda pandangan Islam ni yang benar. Jadi kat situ kita dalam memahami konteks yang ada dalam elemen manhaj yang disusun oleh Syekh Usamah ni, kita kena faham bahawasanya kita kena sampaikan hidayah kepada orang bukan Muslim dengan cara ni ifsya'u mahabbah wa rahmah. Dengan kasih sayang. Dan pada waktu yang sama kena sampaikan ilmu yang benar. Apabila kita berinteraksi dengan mereka, contoh kita
nak berdiskusi dengan mereka tentang apa ni kita panggil alam sekitar, ataupun kita cerita dalam apa ni alam sekitar ataupun keamanan negara ke apa. Jadi mereka juga mengeluarkan apa yang mereka fahami daripada agama mereka, dan kita juga perlu tunjukkan apa yang ada dekat agama kita. Contoh bila ceritakan tentang keamanan, jadi kita keluarkan apa yang ulama ataupun Nabi Muhammad SAW ataupun ada dalam Quran sebut tentang keamanan. Jadi kat situ orang bukan Islam, bahkan apalagi orang Islam, mereka bila faham, oh Islam macam gini, oh Islam bawa kasih sayang, Islam bawa rahmat dalam, bukan hanya sekadar orang Islam je, tak, pada semua makhluk. Jadi benda ni yang kita kena faham. So tidak boleh tidak nak fahamkan benda ni, kita mestilah kena muayashah ataupun kita kena muamalah, interaksi dengan umat. Bahkan kita kena interaksi dengan realiti apa yang ada dekat masyarakat kita pada sekarang. Kita tak boleh nak lari daripada realiti kita. Realiti kita macam gini, kita kena laksanakan sesuai dengan realiti yang mana kita dah hidup pada waktu tu. Ya, betul. Jadi itu serba sedikit tentang elemen yang keenam, iaitu kita bahasa mudahnya kita terjun masuk ke dalam masyarakat. Okey, yang elemen ketujuh pula macam mana Ustaz? Elemen ketujuh kita panggil al-mukawwinat, al-mukawwinat kamilah lil ilm. Ataupun kita panggil memberi perhatian penuh terhadap aspek perbentukan sempurna bagi ilmu. Jadi kat sini bila saya faham terjemahan ataupun apa ni teks dalam elemen ni, kita katakan ulama Azhar ataupun manhaj Azhar itu sendiri, mereka sangat pentingkan tentang pembentukan ilmu yang kritis ataupun yang benar. Jadi kat sini kita kena faham, bila kita nak sembang ataupun kita nak bahaskan tentang ilmu, mesti pertama kita kena ada dalil. Sumber dengan dalil. Sumber dengan dalil lah. Yang kedua, kita kena ada manhaj ataupun kita kena ada satu kaedah disiplin ilmu yang sebenar. Dan ketiga, lepas dah faham dua ni, mesti kena ada keahlian. Ataupun kita katakan kelayakan untuk seseorang tu berbicara tentang ilmu tersebut. Sebab tu, seperti mana yang saya belajar ataupun bahkan pelajar syariah, siapa yang sudah mempelajari kitab Minhajul Usul Imam Baidawi, beliau mengatakan apa dalam usul fiqh, dalam ta'rif usul fiqh tu, ma'rifatu dalail ijmaliyah wa kaifiyatu istifadatu minha wa hal mustafid. Jadi kat sini kita nampak bahawa usul fiqh ni, dia bukan hanya kita nak tumpu kepada usul fiqh saja. Bahkan memahami takrif ni, kita kena faham yang kalau nak sembang tentang ilmu tersebut, mesti kita kena tahu sumber dengan dalil dia. Bukan hanya itu pertama. Yang kedua, mesti kena ada metod. Kena ada satu manhaj ilmu bagaimana kita nak interaksi dengan dalil ataupun dengan sumber tersebut. Sebab tu Ustaz Musyid ataupun para pendengar, kalau kita faham balik, kita hanya sekadar baca Al-Quran atau baca sunnah, Sahih Bukhari ataupun Sahih Bukhari dan Muslim, tak baca sunnah-sunnah sita lain, bahkan banyak lagi kitab hadis lain. Jadi kita senang-senang je nak keluarkan dalil. Benda tu bagi saya satu kesilapan yang besar lah. Bahasa mudah macam ni lah Ustaz. Senang kata bukan pala tahu lah. Bukan pala tahu lah. Bukan pala tahu. Bukan pala tahu. Sembang kosong. Nampak macam lebat memang. Tapi punya tak ada apa-apa. Kosong. Bahasa mudah dia copy paste. Ambil dalam Al-Quran. Lepas tu cakap ni ada dalil dia. Ni dalil dia. Tidak. Kita bukan hanya sekadar ambil kena faham ma'rifatul dalail dia. Ataupun kita panggil kalau tak pandang dalam takrifan usul fiqh tadi, kita bukan hanya sekadar ambil dalil, copy, lepas tu paste. Beritahu dekat mana-mana lah. Bukan hanya takat tu je nak faham ilmu. Kena faham manhaj ilmu, disiplin ilmu, macam mana nak bahaskan ilmu tersebut, bagaimana nak interaksi dengan ilmu tersebut, bagaimana nak aplikasi tersebut. Bila dah faham semua yang tadi tu, kita kena faham yang adakah kita layak untuk jadi orang yang berkelayakan ataupun
berkeahlian dalam Dan ilmu. membicara tentang ilmu Ilmu tersebut. lah. Jadi kat situ elemen dalam manhaj Azhari ni dia sangat pentingkan dalam pembentukan ilmu supaya orang ni bahasa macam Ustaz Musyid tadi kata lah, tak pada tahulah dalam cakap. Begitu. Okey, jadi itu yang yang ketujuh. Yang ketujuh. Jadi elemen yang terakhir, Ustaz, elemen Okey. ke-8 lah. Elemen yang ke-8 bagi saya ni panjang sikit lah. Dia panggil istifadah. Istifadah turasul ummah. Istifadah turasul ummah wa infitahu alaih. Wa infitahu alaih. Lepas tu apa? Saya lupa bahasa Arab dia. Wa infitahu alaih. Yang penting dalam elemen 8 ni mengambil faedah dari warisan umat, bersikap terbuka terhadapnya serta menjalinkan hubungan dan menjadikan sebagai teras. Wa bina'u alaihi. Wa bina'u alaihi. Jadi kat sini kita kena faham ulama Azhar ataupun kita katakan bukan ulama sajalah, bukan ulama Azhar saja. Orang yang digelar ulama mestilah dia kena ambil istifadah dengan turas. Dengan turas. Sebab apa? Sebab turas ni dia satu kita panggil banyak tinggalan ataupun banyak pemikiran ataupun ilmiah yang sudah disebutkan dalam turas ataupun dalam kitab-kitab yang klasik. Jadi kat sini seorang yang digelar cendekiawan ataupun digelar ulama, dia mestilah kena mengambil manfaat yang ada pada turas. Jadi bukan hanya sekadar kita kata sama Syekh ambil manfaat ni dengan baca gitu je tak. Mengkaji, buat rujukan, menganalisa. Pada waktu yang sama kalau kitab turas tersebut mungkin ada ihtimalat ataupun ada kita panggil ada kemungkinan mungkin kita boleh kata kita baca dalam kitab ni benda ni bagi saya masih ada nazar, fihi nazar. Maksudnya boleh didiskusikan lagi lah. Didiskusikan lagi. Contoh kalau baca kitab Imam Ghazali ataupun baca beberapa kitab, mungkin kita bila dah ada kemampuan ilmu yang baik, kita mungkin bukan saya kata nak menolak Imam Ghazali, tidak. Tapi kita mungkin boleh berdiskusi penyataan ataupun apa yang dibawa oleh Imam Ghazali. Kita boleh nak diskusi kita panggil nak menyuburkan nak menyuburkan turas ilmu tu pada waktu yang sama dengan cara ilmiah lah. Cara ilmiah, ya betul. Dengan cara ilmiah. Bukan dengan cara tidak beradab ataupun dengan cara yang hilang daripada manhaj ilmu tu sendiri. Kita mentomah ulama, tidak. Bukan gitulah. Bahasa mudahnya Ustaz Musyid, ulama ni dia bukan maksum. Tapi walaupun dia bukan maksum, siapa kita nak bandingkan dengan ulama. Betul. Jadi karya mereka bukan maksum. Tapi pada waktu yang sama mereka adalah para ulama. Jadi kita sambil untuk mengambil istifadah daripada mereka, kita juga kena suburkan lagi turas tersebut dengan membincangkan apa yang ada dalam kandungan tersebut dan kita panggil kita kena bawa satu update ataupun satu pembaharuan. Bukan pembaharuan, kita panggil macam satu inovasi. Supaya kita mudah nak faham turas tersebut. Dan kalau ada beberapa perkara yang perlu dibincangkan ataupun diskusi seperti Ustaz Musyid kata, kita diskusi dengan cara baik. Betul. Dan pada waktu yang sama, sekarang ni kita dah ada yang kita tengok kalau kat negara kita, selalu Nusantara ada bahsul masail. Betul. Ataupun ada diskusi kitab. Kalau kita tengok dekat Malaysia ada siap buat diskusi kitab Tadribur Rawi. Ada yang buat diskusi kitab Imam Ghazali. Ada buat diskusi kitab cendekiawan ulama seperti almarhum Syekh Ramadan Buti. Ataupun ulama-ulama terdahulu yang sebelum yang 100 tahun ataupun lebih daripada itu. Jadi kat sini kita nampak yang ulama kita ni sangat menjagalah, ambil berat terhadap turas yang ada lah. Menjalinkan hubungan, pada waktu yang sama menyuburkan turas dengan cara yang terkini lah. Benda ni berlaku lah sampai sekarang pun. Ni pengalaman saya lah. Saya belajar dekat kuliah dengan antara kuliah saya ikut adalah Syekh Ahmad Abdul Karim, antara guru besar hadis yang ada kat Mesir. Dalam buku Ilal beliau dia ada datangkan lah. Pertama ada satu masalah Imam Hakim, dan kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
ada beberapa tempat atau perkara yang dia tak setuju dengan Imam Al-Hakim dan datangkan pandangan Imam Ibn Hajar lah kan. Ibarat macam dia mengkritik Imam Hakim. Okey, sampai kepada guru kami Syekh Muhammad Ahmad kata apa? Bahkan dua pandangan itu kurang tepat. Fihi nazar. Maka datangkan satu perbahasan dengan yang lebih menarik, dengan lebih tepat. Begitu lah. Jadi benda ni macam mana kita nak kata, benda ni perkara-perkara kritikan-kritikan yang berlaku dalam kitab-kitab dahulu ataupun yang dilakukan oleh ulama-ulama kita berbeza dengan masyarakat awam, apa yang orang buat. Ulama dia kritik, mendapat faedah, mendapat ilmu, bahkan mampu tulis kitab. Kita ni kadang kita kritik, kita bising dalam FB, apa kita dapat? Apa yang kita hasilkan? Kita ada keluarkan kitab? Tak ada. Benda ni juga apa yang dikatakan oleh seperti Ustaz Hakim dan sebagainya lah, asatizah-asatizah kita yang ada pada sebelum ni. Jadi itulah serba sedikit ya Ustaz. Tadi saya nak mahu betulkan, istifadah turasul ummah wa infitahu alaihi wa tawassul ma'ahu wa bina'u alaihi. Itu. Yang 5 yang ke-8 tadi tu. 5 ke-8 tadi. Tu saya terlupa sikit. Okey, begitu. Jadi ada berapa tambahan lagi Ustaz? Tak ada. Cuma kesimpulan. Kesimpulan Okey, kesimpulan. Kesimpulan kat sini, kita nak katakan bahawa pertama sekali saya rumuskan balik manhaj Azhar yang disusun, elemen yang disusun oleh Syekh Usamah ni, bukan kita katakan ini manhaj Azhar. Ini adalah sebahagian saja. Kalau sebagaimana kita nak kata secara mudah nak faham, ini sebahagian saja daripada elemen-elemen yang perlu difahami oleh orang yang ingin menisbahkan diri dia sebagai Azhari. Jadi elemen ni kita panggil juz'un min manahij al-Azhari. Sebab apa yang saya nampak, apa yang Ustaz tanam tadilah, apa yang dilakukan oleh Syekh Usamah dan juga Syekh Ali Jumaah hafizahumullah taala. Mereka ni bukanlah buat benda baharu, bukan create manhaj, tetapi mereka mengkaji, menelusuri dengan kitab-kitab ulama-ulama Azhar terdahulu, bahkan yang pernah hidup dengan ulama-ulama sebagai ulama Azhar terdahulu. Jadi mereka ini menyusun balik kan. Mereka ambil dan susun balik, dan mereka temukan 8 elemen ni dan disusunkan dalam satu bentuk yang mudah untuk kita baca. Betul Ustaz? Jadi kalau ada kemampuan ataupun kita ada kefahaman baik, boleh nak tambahkan elemen lagi, nak tambah 9, 10, hatta nak tambahkan sampai 100 pun tidak ada masalah. Tidak jadi masalah. Tapi yang penting 8 elemen yang nak disebutkan oleh Syekh Usamah hafizahumullah taala, kita mestilah kena fahami dengan baik supaya kita faham yang Azhar ni bukan hanya sekadar pakaian ataupun hanya sekadar satu bangunan, tapi dia adalah satu manhaj yang mana dengannya kita boleh lestarikan ataupun kita boleh lestari kefahaman ilmu ataupun daya pemikiran para ulama sesuai dengan, kita panggil sesuai dengan situasi waqi'. Pada zaman ini, pada masa ini, pada keadaan sekarang lah sebenarnya. Hatta kalau kita faham balik Ustaz Musyid, manhaj Azhari ni dia lebih kepada idrakul waqi'. Maksudnya kita masuk kepada realiti semasa. Realiti semasa. Dengan dia ni kita boleh relevan dengan situasi semasa pada zaman kini. Dan ini apa yang saya rasa perlu difahamilah oleh para pelajar Azhar ataupun orang yang ingin mengikut manhaj Azhar daripada pelosok setiap negara. Jadi itulah serba sedikit yang kita dapat tahu, bukan sedikit, banyak tau kita dapat tahu tentang apa itu manhaj Al-Azhar. Jadi manhaj Azhar ni bukanlah universiti, bukanlah orang yang datang ke Azhar semata, tak, tapi sebuah metodologi yang menyampaikan kepada hakikat sebenar Al-Azhar tu apa. Jadi sebagai akhir kata, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syahrul sebab sudi meluangkan masa untuk terangkan kat kita orang semua ni tentang manhaj Al-Azhar. Moga-moga dengan apa yang Ustaz Syahrul terangkan dapat memberi kefahaman, penjelasan dan maklumat baharu kepada semua orang. Jadi terima kasih Ustaz saya ucapkan. Jazakumullahu khairan bi khairil jazak. Sebagai penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mursyid Channel, Pentas Bicara Melayu Mesir. Assalamualaikum.